Salam sejahtera, nama saya Latif anak lelaki Parameswara. Okey. Ini adalah salah satu video yang saya akan buat untuk PBB saya, untuk sejarah, untuk saya mendapatkan band 6. So, saya memilih bab 1 tingkatan 4, warisan negara bangsa. Sebelum kita memasuki bab ni, okey, warisan negara bangsa. Apa maksud warisan? Warisan tu yang diwarisi, okey, macam mana, bagaimana negara kita diwarisi, bagaimana negara kita dibentuk. Itulah warisan. So negara bangsa ni, kalau korang belum belajar juga, korang tahu negara kita adalah negara Commonwealth ataupun negara yang dijajah oleh British dan dijajah oleh penjajah asing. So sebelum kita dijajah oleh penjajah asing, bagaimana di negara kita dipimpin oleh siapa? Itulah dia. Itulah bab 1 tingkatan 4. Okey, jom kita masuk subtopik 1. Okey, subtopik pertama, latar belakang negara bangsa sebelum kedatangan barat. Okey, macam saya katakan, sebelum kedatangan barat. Okey, sebelum kita masuk ni, apakah kerajaan alam Melayu? Yang kita dapat 7 kerajaan alam Melayu, iaitu Kerajaan Funan, Kerajaan Champa, Kerajaan Kunda Tua, Kerajaan Gangga Negara, Kerajaan Sriwijaya, Kerajaan Angkor dan Kerajaan Majapahit. Ni kena hafal 7 kerajaan. Okey, dan macam mana kerajaan-kerajaan yang diwariskan. Kerajaan Funan yang pertama untuk negara kita, lepas tu Kerajaan Champa, lepas tu Kerajaan Sriwijaya sebelum memasuki ke Kesultanan Melayu Melaka. Okey, itu kemudian. Sekarang ciri-ciri negara bangsa kerajaan alam Melayu. Okey, ada 4 ciri. Okey, ciri yang pertama, raja. Okey, raja. Kalau tahu-tahu, raja tu ketua utama negara. Macam dulu dia orang pemimpin, sekarang pun juga. Sekarang yang di Pertuan Agong, yang raja ni dipanggil sultan. Kenapa raja tu bertukar jadi sultan, itu nanti dulu. Itu kita akan belajar di subtopik kedua. Subtopik yang kedua lah. So raja menjadi tonggak utama kerajaan. Tonggak utama kerajaan, dia adalah utama, paling utama di negara kita. Kedudukan raja diperkukuh dengan sistem pentadbiran yang dibantu oleh para pembesar. Okey, para pembesar. Yelah, raja single macam boleh kau pemimpin, memerintah negara sendiri, tak boleh. Kalau nak kukuh, kalau nak stabil, kau kena adalah pertolongan. So itulah pembesar. Okey, raja memperoleh ketaatan daripada rakyatnya. Okey, rakyat tidak perlu menderhaka, rakyat sentiasa setia kepada raja. Macam itulah, kita kenalah setia. Diorang memerintah kita, diorang memberikan kepada kita banyak, kita kena bersyukur. Macam tu. Okey, raja sentiasa ditaati dan dianggap suci. Okey, suci tu holy. So holy lah, dia pure macam tu. Contohnya, okey, ni ada contoh. Contoh ni kita boleh guna dalam essay, dalam soalan struktur yang boleh guna dalam soalan-soalan yang akibat. Kita boleh guna. So hafal ni. Contohnya, Raja Champa dianggap sebagai pemerintah yang suci dan dikaitkan dengan Dewa Siwa. Okey, Dewa Siwa. Okey, ciri yang kedua, undang-undang. Okey, undang-undang memang penting dalam negara. Kalau undang-undang tak ada, memanglah huru-hara negara kita. Okey, undang-undang dilaksanakan bagi memastikan kesejahteraan sesebuah negara, kerajaan. Kesejahteraan. Kita kena aman lah. Peace. We need peace. So itulah, kalau undang-undang tak ada peace. Memang jenayah banyak masalah. Okey, kemasukan komunis lah, itulah ada banyak masalah. So undang-undang perlu, wajib. Undang-undang tersebut terpakai di seluruh wilayah pengaruh dan menjadi panduan dalam pentadbiran kerajaan. Okey, contohnya Kerajaan Majapahit. Ni adalah contoh, boleh guna dalam soalan kita. Contohnya, Kerajaan Majapahit mengamalkan Undang-Undang Kutara Manawa. Ni kena hafal, Kutara Manawa. Kerajaan Majapahit, Kutara Manawa. Okey, ciri yang ketiga, wilayah pengaruh. Wilayah pengaruh merupakan kawasan yang rakyatnya menerima dan memperakui pemerintahan seseorang raja. Okey, ini adalah diterima oleh raja lah. Raja memberi tempat, iaitu kawasan yang luas lah. So itulah wilayah pengaruh. Contohnya, Kerajaan Funan mempunyai wilayah pengaruh yang luas, dari Sungai Mekong, Teluk Chamran, Selatan Myanmar dan Segenting Kerak. Okey, itu semua diberi oleh raja. Rakyat, memang rakyat kita perlu ciri yang
utama kita perlulah bekerjasama lah. Kita perlu bekerjasama dengan pemimpin. Rakyat memang kena perlu bekerjasama dengan pemimpin agar kesejahteraan dapat dikekalkan. Lepas tu negara kita akan maju lah. Rakyat berujuk penduduk di dalam sesebuah wilayah ini setia kepada raja dan tidak mendereka. Okay. Kalau korang mendereka raja, adalah hukuman dia, ataupun gantung, ataupun bunuh, tak tahu, tapi adalah. So jangan mendereka raja. Okay. Contohnya, rakyat kerajaan Sriwijaya membuktikan kesetiaan mereka kepada Raja Sriwijaya dengan upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Diorang tengok, diorang nak membuktikan kesetiaan dia, diorang upacara persetiaan dan meminum air sumpah. Macam tengok bawah, inilah dia. Alright. Okay, kerajaan Sriwijaya. Okay, ini adalah salah satu poin yang penting. Macam saya katakan, Kerajaan Funan kepada Kerajaan Champa. Okay, lepas tu selepas Kerajaan Champa, Kerajaan Sriwijaya. Selepas Kerajaan Sriwijaya, Kesultanan Melayu Melaka tu diorang akan ceritakan lah. Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang telah meneruskan ciri-ciri negara bangsa yang diasaskan oleh Kerajaan Alam Melayu sebelumnya, iaitu Kerajaan Funan dan Champa. Macam saya katakan, kesinambungan ini memberikan asas yang kukuh untuk Kerajaan Sriwijaya berkembang dan muncul sebagai empayar yang terkenal. Ya. Ciri-ciri negara bangsa membawa kesejahteraan kepada empayar Sriwijaya dan diwarisi oleh Kesultanan Melayu Melaka. Tengok, selepas Sriwijaya je, Kesultanan Melayu Melaka ambil alih. Kesultanan Melayu Melaka menyerapkan ciri-ciri lain dalam memperkukuh negara bangsa Kesultanan ini. Kesultanan Johor Riau pula meneruskan ciri-ciri ini dengan menekankan kepentingan Islam dan dalam usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. So diorang follow lah Kesultanan Melayu Melaka. Kesultanan Johor Riau tu follow Kesultanan Melayu Melaka untuk mengukuhkan, untuk menekankan kepentingan Islam dan usaha melaksanakan ciri-ciri negara bangsa. Alright, next subtopik yang kedua, ciri-ciri negara bangsa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, selepas kita belajar Kerajaan Alam Melayu, negara bangsa kan. So sekarang Kesultanan Melayu Melaka. Okey, jom. Ni ada 6 ciri Tu ada 4, ni ada 6. So alright. Kerajaan. Okey, dulu raja, sekarang kerajaan. Okey. Kerajaan muncul disebabkan oleh adanya raja. Kalau ada raja, memang ada kerajaan. Raja merupakan pemerintah tertinggi dan dibantu oleh pembesar. Sama je. Pemerintahan berjaya diperkukuh dengan sistem pembesar 4 lipatan. Okey, sistem pembesar 4 lipatan kita akan belajar kemudian dalam satu topik 3, tak salah saya. Okey, 3 ke 4 tak tahu. Tapi ni yang kita akan belajar lagi detail. So ni memang important ni memang important yang menjadi tonggak pentadbiran Melaka. Sistem pentadbiran kerajaan yang tersusun menjadikan Melaka sebagai empayar yang terkenal. Selepas kedatangan Islam, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka mula menggunakan gelaran sultan. Itu dia. Apabila Kesultanan Melayu Melaka kembali alih, raja digelar sebagai sultan. So sebelum tu Kesultanan Melayu Melaka masuk ambil alih negara kita adalah pada tahun 14,000 lah ya, 14,000 hingga 1511. So 111 tahun dia orang memimpin kita bukan jajah, memimpin kita. So kita perlu bersyukur lah. Ciri yang kedua, rakyat. Okey, sebelum tu tengok segitiga tu. Golongan pemerintah, sultan dan pembesar. Golongan diperintah, rakyat. Okey, golongan pemerintah tu yang diorang memerintah, diorang beri semua untuk kita macam tu. Rakyat, golongan diperintah, diorang akan ambil makmuran, kita akan menjamin makmuran semua tu macam tu lah. Lepas tu rakyat menumpahkan taat setia kepada Sultan Melaka dan mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, diorang rakyat perlu mematuhi undang-undang yang dikuatkuasakan dalam KMM. Okey, Kesultanan Melayu Melaka tu short form KMM. Secara umum, rakyat Melaka terdiri daripada orang Melayu dan orang Laut. Okey, so rakyat Melaka ada orang Melayu, orang Laut. Ni dua je. Ni diorang boleh tanya soalan Okey, golongan diperintah terdiri daripada rakyat yang merangkul golongan merdeka dan hamba. Okey, golongan merdeka normal people. Dan hamba tu slave
Kalau korang tak tahu, kesejahteraan rakyat Melaka dijamin oleh Sultan manakala rakyat mengakui kekuasaan Sultan. Hubungan timbak balik mewujudkan persefahaman dan ikatan antara golongan pemerintah dengan golongan diperintah. Okey, golongan pemerintah dan golongan diperintah perlulah bekerjasama untuk mengukuhkan dan menstabilkan negara kita. Kedaulatan. Okey, kedaulatan ni adalah bab tingkatan 5 bab 1 kedaulatan negara. Kita akan belajar lebih detail daripada ni, tapi ini just summary lah. So, kedaulatan ialah lambang kekuasaan tertinggi seseorang sultan. Kedaulatan ini merupakan hak mutlak sultan untuk mengawal rakyat dan wilayah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka diakui oleh kerajaan lain dan bebas daripada campur tangan kuasa asing. Oh, ya, kedaulatan kuasa yang tertinggi lah. Kedaulatan Kesultanan Melayu Melaka juga diiktiraf oleh kerajaan dinasti Ming. Okey. Kerajaan dinasti Ming telah menghantar beberapa orang utusan, antaranya termasuklah yang diketuai oleh Laksamana Cheng Ho untuk mengeratkan hubungan antara China dengan Melaka. Okey, so kerajaan dinasti Ming dia orang nak mengeratkan hubungan dengan China dan Melaka lah. So ya. So ni adalah apa hubungan antara negara lain lah, macam tu lah. Macam perjanjian lah, macam tu. Wilayah pengaruh ni adalah ciri yang keempat. Wilayah pengaruh merujuk kawasan pemerintahan raja. Ya, betul, yang diterima dan yang diakui oleh rakyat, sama je. Kesultanan Melayu Melaka mempunyai wilayah pengaruh yang luas merangkui keseluruh semenanjung Tanah Melayu, okey, dan pantai timur Sumatera. Wilayah pengaruh ini diperoleh melalui penaklukan, naungan dan perkahwinan. Wilayah pengaruh yang luas membuktikan kewibawaan pemerintah kerajaan. Okey, kalau korang nak tanya wilayah tu apa, wilayah naungan punya penaklukan dan wilayah perkahwinan tu apa, ada pun di sini. Wilayah taklukan ialah wilayah yang diperoleh melalui peperangan. So contohnya Pahang, Kuala Tinggi, Kelantan, Rokan, Indara, Giri dan Kampar. Itu taklukan. So melalui perangan lah. Dia orang buat perang, siapa menang dia dapat. Macam tu. Lepas tu sekarang wilayah naungan ialah wilayah menerima ketuanan Kesultanan Melayu Melaka sama ada melalui perkahwinan dan atau persahabatan. Okey, macam ni lah persahabatan. You give me this, we be friends, macam tu. Perkahwinan, kalau saya marry your daughter, you give me this please, macam tu. Okey. Contohnya Lingga, Patani dan Kedah. Sekarang pun ada tak? Perolehan wilayah melalui perkahwinan, macamlah perkahwinan. Contohnya, ni adalah contoh. Kerajaan Majapahit menghadiahkan siantan kepada Sultan Mansur Shah kerana mengawini puteri Majapahit. Tengok, you marry my daughter, I will give you this as a gift. Macam tu lah. Okay, itu wilayah pengaruh. Siri yang kelima, undang-undang. Ni memang penting undang-undang dalam kehidupan kita. Terdapat 2 undang-undang bertulis pada zaman Kesultanan Melaka. Ni 2 undang-undang. Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Okey. Ni 2 ni kena hafal lah. Ni untuk Melaka lah. Undang-undang ni digunakan untuk mengukuhkan kerajaan dan melindungi rakyat. Ya, betul. Untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan negara ditangani dan lain-lain. Okey. Undang-undang ini juga menjadikan Kesultanan Melayu Melaka sebagai sebuah kerajaan yang unggul. Betul. Statik lah, macam stabil lah. Lambang kebesaran, ciri yang terakhir. Lambang kebesaran merupakan identiti sesebuah kerajaan dan keistimewaan Sultan Melaka. Lambang kebesaran ini juga menjadi simbol kedaulatan sultan yang memerintah. Antara lambang kebesaran ini termasuklah adat istiadat, penggunaan warna nobat, regalia dan cakmu. Okey, cakmu tu apa? Cakmu digunakan untuk mengesahkan arahan daripada sultan. Macam adalah satu paper arahan. Kalau ada cap mohon je, okey, ni adalah arahan daripada sultan, macam tu. Okey, kalau ada cap dia, itulah cap mohon. Jom kita masuk subtopik yang ketiga. Itu adalah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka, iaitu sistem pembesar 4 lipatan. Ya. Keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Sistem pentadbiran. Macam sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai pentadbiran yang lengkap. Ya, sistem pentadbiran yang tersusun ni dikenali sebagai pembesar 4 lipatan. Tengok, ni sistem ni menjadikan dia orang lancar lancar dan tersusun ni dapat lepas tu dia orang memberi kuasa kepada pembesar-pembesar yang kuasa yang tertentu lah untuk apa kerana bukan sultan nak boleh buat semua kan.
pembesar kena bantu lah, macam kita belajar kedudukan raja atau kedudukan sultan kena dibantu dan diperkukuh oleh para pembesar. Itulah pembesar ya. Okay, sultan yang first dan memang first. Bawah dia bendahara. Okay, bendahara ni sekarang kita panggil Perdana Menteri. Itulah bendahara. Okay, bawah bendahara ada penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Alright. Ni semua tak nak ni semua okey je. Okey, jom kita tengok peranan pembesar tersebut. Okey. Okey, bendahara. Second bendahara merupakan pembesar yang mempunyai tugasan dan peranan yang sangat penting. Bendahara menjalankan tugas sebagai ketua pentadbir, ketua pentadbir, dan ketua terus angkatan tentera, macam train the tentera. Okey. Beliau juga akan menasihati sultan, dan dalam pelbagai hal, dan menjadi pemangku sultan. Kalau sultan macam ada macam dia sick macam dia tak sihat dia tak bedridden ke, dia tak boleh bangun ke macam tu, dia akan ambil alih sekejap. Pemangku sultan sekejap je, pengganti sultan sekejap je dah ada. So tu Kesultanan Melayu mempunyai sistem kewangan yang teratur. Okey, sistem kewangan yang teratur. Sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka diperoleh daripada urusan perdagangan, segala jenis cukai dan ufti daripada wilayah taklukan serta naungan. Okey, taklukan tu apa? Melalui perangan. Naungan tu apa? Sahabatan, perkawanan. Hafal tu, senang. Okey. Ini adalah peranan penghulu bendahari. Okey, diorang dilantik bagi menguruskan berbendaharaan secara teratur. Perbendaharaan tu kutip duit So dapat duit Okey. Semua diorang akan settle tentang duit. Sementara itu Shah Bandar, okey, dalam ni tak ada Shah Bandar, tapi pembesar lain. Dia ada pembesar lainnya. So pembesar lain tu adalah Shah Bandar. Kalau dia orang tanya dalam soalan pembesar lain daripada sistem pembesar 4 lipatan, korang boleh jawab Shah Bandar. Okey, dipertanggungjawabkan untuk mengutip cukai di pelabuhan, manakala pembesar lain mengutip cukai di kawasan perdagangan. Okey. Hasil perbendaharaan akan disalurkan untuk kepentingan kerajaan seperti membeli senjata dan membina istana dan lain-lain lagi lah. Ni menjadikan negara kita baju dan makmur. Bagus. Okey. Mana Laksamana dan Temenggung kan? Okey, diorang tu aspek keselamatan. Alright, dari aspek keselamatan pula, Kesultanan Melayu Melaka mempunyai sistem keselamatan yang kemas untuk menjaga keamanan di darat dan di laut. Keamanan negara menjadi teras kepada kemasyhuran kesultanan ini. Bagi tujuan ni, Temenggung dilantik untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Okey, ni untuk menjaga keselamatan kota Melaka. Okey lah, Temenggung ni macam sekarang tentera darat, tentera laut, polis, kita orang panggil lah macam tu lah. Sekarang dia orang panggil macam tu. Ni semua dulu lah. So dulu tu Temenggung, sekarang polis, tentera laut banyak. Okey, Laksamana pula bertindak sebagai Panglima Angkatan Laut Melaka. Okey, tu je. So sekarang undang-undang, tu pun dia undang-undang lah yang kita belajar dua tadi tu, Hukum Kanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka. Alright. So kedua-dua undang-undang ni diperkenalkan bagi melaksanakan pentadbiran untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Ni tengok, undang-undang paling penting untuk menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Lepas tu yang kemakmuran tu dinikmati oleh rakyat lah. So tengok, semua adalah connectionnya. Semua undang-undang perlu dipatuhi oleh rakyat dan juga sultan juga. Semua orang perlu. Hukum Kanun Melaka. Okey, Hukum Kanun Melaka korang kena hafal, mengandungi 44 fasal yang membincangkan antaranya termasuklah jenayah, bidang kuasa sultan dan pembesar, kekeluargaan dan hal berkaitan dengan ekonomi lah. So 44 fasal hafal kalau 44 fasal je Hukum Kanun Melaka. Jenayah, kalau buat jenayah apa hukumnya, hukumannya, itulah fasal kita belajar. Perbuatan jenayah mengugat ketenteraan dan keharmonian Kesultanan Melaka. Pelbagai hukuman setimpal dikenakan terhadap perbuatan jenayah seperti membunuh, menikam dan mencuri. Okey, sekarang dia akan gantung Dulu saya tak tahu macam mana dia akan membunuh, tapi sekarang dia akan gantung sampai mati.
Okay, antara kesalahan yang boleh dikenakan hukuman bunuh termasuklah seperti dalam pasal 51, apabila seorang didapati membunuh orang lain tanpa pengetahuan raja atau pembesar, maka dia akan dihukum bunuh. Okey, tak tahu macam mana dia akan bunuh, tapi tengok dulu. Dalam pasal 4, hukuman bunuh dikenakan kepada sesiapa yang ingkar arahan dan memalsukan titah sultan. Okey. Okey, itulah, jangan mendahaka sultan. Kalau kau mendahaka sultan, hukuman bunuh akan dikenakan. Okey. Kedua, peranan sultan dan pembesar. Okey, peranan diorang dalam ni. Setiap pembesar Melaka mempunyai peranan dalam pentadbiran dan mereka juga perlu arif dalam hal berkaitan dalam pelaksanaan undang-undang, ya. Contohnya dalam pasal 1, dijelaskan tugas sultan, bendara, temenggung dan penghulu benda aris. Okay, so dalam pasal 1 tu diorang dah jelaskan lah, sebagai sultan kena buat apa, bendara kena buat apa, temenggung kena buat apa, penghulu bendara kena buat apa. Sultan bertanggungjawab untuk melantik pembesar, contohnya bendara dan temenggung. Okay. Okay. Next, ketiga, kekeluargaan. Okay, isu kekeluargaan. Family comes first. Family matters lah. Isu kekeluargaan diberikan perhatian oleh Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang keluarga bertujuan mewujudkan keharmonian dalam keluarga dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh keluarga atau dalam perkahwinan. Okey. Antara hukum perkahwinan termasuklah dalam pasal 26 yang menyatakan bahawa pernikahan memerlukan 4 orang saksi. Okey, jika tidak cukup memadai 2 orang saja, hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi dalam pernikahan. Hamba abdi itu slave lah. Dan wanita tak boleh, kena perlu lelaki normal lah, lelaki yang merdeka. Okey, ekonomi. Perdagangan merupakan elemen penting yang menjadikan Kesultanan Melayu Melaka terkenal di seluruh perdagangan, bisnes. Undang-undang ini mempunyai peraturan yang jelas tentang urus niaga untuk mengawal perdagangan di Melaka agar tidak berlaku sebarang kesalahan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Contohnya, pasal 30 dinyatakan hampalan riba diharamkan dan dalam urusan perniagaan, dan orang yang menjalankan perniagaan dalam akil balik, siuman dan perlu melafazkan niat jual beli. Okey, dia orang perlulah mature dan perlu adalah perlu membuat dengan adil. Kalau tidak adil, adalah masalah. Alright, Undang-Undang Laut Melaka. Alright, Undang-Undang Laut Melaka. Yang itu darat, ni laut. Tengok, Undang-Undang Laut Melaka. So memanglah laut. So laut ada apa? Pelayaran. Untuk ni pelayaran. Tu memang ada So ni adalah pelayaran ni. Pasal laut lah, apa ada tu, pergi macam mana pengangkutan, kan, cukai, pelabuhan, ada banyak. Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh beberapa nakoda. Okey, nakoda tu raja dalam pelayaran. Hafal nakoda tu raja dalam pelayaran, iaitu nakoda jenal, nakoda diri dan nakoda sahab. Adalah dia punya differentiation lah. Undang-undang ini diperkenan oleh Sultan Mahmud Shah. Okey, situ dia orang kata namanya siapa yang undang-undang diperkenankan oleh. So, dan mengandungi antara termasuklah perkara berkaitan dengan peranan nakoda, pelayaran, jenayah di atas kapal dan percukaian. Tengok percukaian. Okey, peranan nakoda. Apa nakoda akan buat? Nakoda berkuasa penuh dan diibaratkan sebagai raja dalam pelayaran. Tengok, raja dalam pelayaran. Semua pihak harus mematuhi arahan dan perintah nakoda. Ya, dalam pelayaran tu, dalam laut, he's the boss. Dia yang boss. So kenalah semua yang workers kena. Macam dalam kehidupan kita pun pergi untuk work kan, kita pergi kerja. Kalau dia seorang boss, kita perlulah, kita sebagai employer kita kena kalau dia cakap duduk je, kita kena duduk. Kalau dia suruh buat itu, kita kena buat. Itulah bosnya. So dia boss dalam laut lah. Dalam pasal 13.1 dinyatakan bahawa nakoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Nakoda perlu diberikan keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. 4 hari je Dalam pasal 13.3 pula dinyatakan sekiranya nakoda hendak singgah di tempat yang tidak ada dalam senarai persinggahan, nakoda perlu bersyarat dengan semua orang dia untuk mendapatkan persetujuan. Kalau dia nak pergi tempat lain daripada senarai yang diberikan oleh seorang pihak, kalau dia nak pergi, dia kena buat bermesyuarat dengan semua orang di dalam kapal lah, semua orang. Dia kena bersetuju macam majority. Kita boleh pergi ke tak? Macam tu.
Okey. Kedua pula, pelayaran. Pelayaran dalam undang-undang ini dijelaskan peranan beberapa pengawal selain nakoda, antaranya termasuk jurumudi, malim dan juru batu. Okey, selain nakoda, jurumudi, malim, juru batu. Okey, pelaksanaan peranan masing-masing akan menjadikan pelayaran selamat dan lancar. Contohnya dalam pasal 9, seorang malim harus arif tentang ilmu pelayaran. Okey, malim ni kena ada ilmu pelayaran lah. So itulah malim, tugas malim. Okey, malim perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan dan bintang agar pelayaran berada dalam keadaan selamat. Oh, dia kena tahulah semua situasi persekitaran laut dah, dia kena tahu tu. Dia kena ada ilmu. Kalau tak selamat dah. Dalam pasal yang sama, jika malim lalai dan menjalankan tugas sehingga menyebabkan pelanggaran dan kerosakan, dia akan menjatuhi hukuman bunuh. Dia tak okey kalau dia tu malim tu tak membuat tugas dengan okey, dia akan lepas tu ada masalah menyebabkan pelanggaran atau kerosakan kepada kapal, kematian akan berlaku ke, dia akan dijatuhi hukuman bunuh. Malim tu susah sikit lah. Alright, jenayah. Perbuatan jenayah di atas kapal akan menggugatkan tenteraman dan keselamatan isi kapal. Di pelayaran pun ada lah jenayahnya. Diorang nak buat juga manusia kan. Undang-undang ini menjelaskan hukuman terhadap perbuatan jenayah yang berlaku meliputi perbuatan mencuri, membunuh dan memberontak. Okey, diorang mencuri, membunuh, memberontak. Contohnya dalam pasal 5, seorang yang berkelakuan jahat dan membunuh orang di atas kapal, maka orang tersebut akan dikenakan hukuman mati. So kalau when you kill someone, you will be killed. That's all. Percukaian sistematik dan adil dinyatakan dalam undang-undang ini. Okey, kena sistematik dan adil lah. Percukaian kena adil juga. Okey, pelbagai cukai dikenakan dalam urusan pelayaran untuk perdagangan. Contohnya, cukai perjalanan dan hasil perniagaan dalam pasal 63. Nakoda menentukan jumlah cukai yang dikenakan terhadap penumpang, iaitu 1/10. Okey, 1/10 itu adalah cukai. Kena hafal ni 1/10 daripada hasil penumpang sekiranya penumpang ingin turun sebelum sampai janjinya, sama ada 3 tahun atau 3 bulan atau 3 hari. Okey, kalau dia nak sampai sebelum macam dia nak turun turun sebelum, macam ada bas dia nak turun sebelum tu, tapi itu tak ada teks. Tapi ini ada teks. Kalau nak turun sebelum yang tempat yang janji tu, dia turun sebelumnya, adalah teksnya. Dia akan dikenakan 1/10 daripada ni. Okey, subtopik yang terakhir, peranan pemerintah dan rakyat. Alright. Golongan pemerintah dan rakyat. Alright. Masyarakat dalam Kesultanan Melayu Melaka. Sebelum tu kita pergi tengok atas hubung kait pemerintah dan rakyat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka selaras dengan konsep wadat. Okey, apa tu wadat? Jom kita tengok. Kalau tak tahu wadat tu, wadat. Wadat bermaksud perjanjian. Faham? Suatu diorang buat perjanjian lah, diorang tu hubungkan pemerintah dengan rakyat sejak zaman Kesultanan Melaka tu dengan perjanjian lah. Rakyat yang bernaung di bawah pentadbiran sultan dan pembesar saling berkait antara satu sama lain. Perkaitan ini berfungsi menggerakkan jentera, kerajaan dan sistem pemerintah. Kalau kerjasama, kalau adalah kerjasama antara dia orang, memanglah majulah negara kita. Kalau tak ada, huru-hara lah. Hubungan secara timbal balik ini mengukuhkan pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka yang membawa kemenangan kesultanan ni. Okey, macam mana? Bagaimana dia orang kan kerjasama dengan kerajaan? Jom kita tengok. Sebelum tu, jom golongan pemerintah dan rakyat. Okey, golongan pemerintah tu sultan dan pembesar. Seperti saya dah kata peranan sultan menaungi dan menjaga keselamatan rakyat negeri baginda. Betul? Mewujudkan perpaduan rakyat, perlu ada perpaduan. Kalau tak ada perpaduan, rusuhan kaum akan berlaku. Macam berlaku pada tahun 1969 itu dikirakan sebagai peristiwa hitam. 13 Mei kaum orang akan belajar. Itu nantilah. Okey, bertanggungjawab terhadap kemakmuran serta kestabilan kerajaan, memperkenalkan undang-undang untuk mengawal rakyat. Okey, sultan yang mengubal. Dulu sultan yang mengubal undang-undang, sekarang parlimen yang mengubal undang-undang sebenarnya. Okey, peranan pembesar memelihara keamanan dan kebajikan rakyat di
kawasan pegangan, ya, yang pembesar pegang tu dia kena memelihara keamanan dan kebajikan rakyat. Menjadi perantara antara sultan dengan rakyat. Okey, sultan dan rakyat dia adalah middleman. He's the middleman. Dia kena ada middleman. Tu kalau nak apa, arahan dari sultan, pembesar akan memberi arahan kepada rakyat tersebut. Bukan daripada raja terus pergi ke rakyat, kan. Susah sebenarnya. Mengutip hasil melalui sistem serah dan membekalkan tenaga tentera melalui sistem kerah. Okey, golongan pemerintah terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat raja dan ulama. Kerabat raja tu macam bawah sultan lah. Adalah yang pembesar macam pembesar juga. So, jom pergi. Alright, here we go. Peranan rakyat menunjukkan tak setia kepada pemerintah. Okay, kita perlulah setia kepada pemerintah. Kalau tak, adalah masalahnya. Lepas tu kau akan mendahaka raja, ada masalah. Okay, tak naklah tu. Kita perlulah setia kepada raja. Bersyukurlah, mematuhi segala arahan pemerintah dan tidak akan mendahaka kerana takut ditimpa tulah. Tulah tu apa? Tulah tu bererti kecelakaan yang menimpa seseorang kerana melanggar larangan atau titah raja dan mendahaka kepada raja. Kecelakaan tu macam something bad will happen to them, to those who betray the raja. Okay, menjadi tentera. Okay, rakyat perlu menjadi tentera untuk pertahanan, mengukuhkan pertahanan. Menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Okey, menghadiri majlis umum seperti gotong royong. Menjadi pengayuh dan pendayung kapal perang. Menyumbang tenaga kerja melalui sistem kerat seperti membina sistem atau jalan. Okey, rakyat terdiri daripada pelbagai golongan seperti penjaga, petani, tukang dan nelayan. Hamba pula terdiri daripada hamba raja, hamba berhutang, hamba biasa, slaves lah. Habis. Okey, jom kita buat soalan. Cuba soalan kita kena, kalau kita dah habis bab, kita perlu buat soalan. Okey, ni adalah soalan 2 Perlis. Ni trial Perlis Okey, dan SPM ni. So ni Perlis. Okey, raja satu berkaitan sistem pembesar 4 lipatan dalam Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ni adalah sistem pembesar 4 lipatan So, okay, sultan. Macam saya dah suruh korang hafal, bahawa sultan ni apa? Bendahara. Lepas tu, pengulu bendahari, temenggung, laksamana. Ya kan? So, dia orang tanya, soalannya, apakah X dan Y? Senang je. Bendahara, X tu bendahara, Y tu pengulu bendahari. Tu je, senang kan? 2 markah. Apakah peranan pembesar di soalan A? Okey, ni diorang tanya peranan. Macam saya dah jawab tadi. Peranan X iaitu peranan bendahara. Dia tu ketua terus angkatan tentera, pemangku sultan, penasihat sultan, ketua pentadbir. Manakala macam mana dengan Y iaitu pengulu bendahari? Ya, dia mengurus perbendaharaan. Okey, dengan teratur. Lepas tu hasil dari perdagangan. Ketua Syah Bandar dia sebenarnya itu ada salah satu isi Ketua Syah Bandar. So dia akan arahkan Syah Bandar. So dia akan mengutip cukai di pelabuhan. Itu je. Okay, ni soalan C. Ni adalah soalan yang kebat. Kau kena tengok daripada tu. Mat Kilau dia adalah salah seorang dia salah seorang lah pahlawan negara kita. Dia ni pahlawan Okey, ulaskan nilai patriotik yang digambarkan dalam poster tersebut. Okey, ulaskan nilai patriotik. Patriotik itu apa? Semangat cintakan negara. Itu boleh jadi jawapan salah satu jawapan, semangat cintakan negara. Mat Kilau mempunyai semangat cintakan negara yang amat tinggi, boleh juga. Lepas tu dia sanggup. Okey, Mat Kilau memang sanggup korban demi menjaga negara. Okey, itu boleh salah satu jawapan. Lepas tu dia juga berani dia berani menentang penjajah barat. Okey, dia berani Lepas tu untuk memastikan negara menjadi aman. So ni semualah kita. Lepas tu dia adalah salah seorang pahlawan. So pahlawan ini perlu dihormati oleh rakyat, perlu tidak forget oleh rakyat. Itu saja. So okey
Sekian, terima kasih ya. Semoga semua dapat A plus dalam exam sejarah yang SPM. Kalau tak dapat A plus tak apa. Janji dapat markah yang baik untuk continue to the university or whatever, to continue di rumah. So that's all. Thank you very much.